Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awani 7.45 kembali bertemu anda. Saya Luqman Haris. Saksikan tajuk utama untuk malam ini. Perbicaraan SRC International, Najib gagal cuba tangguh rayuan akhir. Skandal LCS, bekas Panglima TLDM hadapi 3 pertuduhan pecah amanah jenayah. PM arah penjawat awam pertahan kerajaan, bukan parti politik. Cubaan pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menangguhkan perbicaraan berhubung rayuan akhir SRC International Sendirian Berhad sekali lagi menemui jalan buntu apabila ia ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 5 hakim dalam menolak permohonan itu mengarahkan pihak pembelaan meneruskan rayuan utama mereka pada Khamis. Tengku Maimun berkata keadilan yang ditangguhkan dalam kes ini bermakna keadilan telah dinafikan kepada orang tertuduh yang lain. Selain Tengku Maimun, panel hakim turut dibarisi Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan 3 orang hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Datuk P. Nandini, Datuk Mary Lim Tiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammadiyah. Terdahulu Ketua Pembelaan bekas Perdana Menteri itu Hisham Teh Pot Teh memohon penangguhan rayuan utama kepada sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan lagi memandangkan mereka baru sahaja dilantik. Beliau berkata, pembelaan memerlukan lebih masa untuk melihat semula ke semua 179 ikatan dokumen berhubung kes tersebut. Bagaimanapun, Tengku Maimun berkata berdasarkan rekod sebelum ini, Mahkamah telah mengeluarkan peringatan kepada pihak terlibat sebanyak 4 kali bahawa rayuan akan diteruskan mengikut tempoh ditetapkan iaitu antara 15 Ogos hingga 26 Ogos 2022. Penangguhan itu sekiranya dibenarkan akan membazirkan sejumlah besar dana awam dan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan serta peraturan perundangan memerlukan mana-mana tertuduh diadili seperti tertuduh yang lain. Tertuduh jelasnya lagi tidak boleh membuat pilihan tersendiri berhubung pilihan mahkamah, pendakwaan atau keseluruhan proses keadilan. Berdasarkan alasan yang diberikan, Tengku Maimun berkata, panel hakim sebulat suara menolak permohonan Najib untuk menangguhkan rayuan sekurang-kurangnya untuk tempoh 3 hingga 4 bulan akan datang. Sebelum itu, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan pasukan pembelaan Datuk Seri Najib untuk memasukkan bukti baru berkaitan rayuan SRC International. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat ketika membacakan putusan itu berkata, kesemua usul pembelaan mempunyai objektif untuk mewujudkan keraguan terhadap hakim bicara, iaitu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Bagaimanapun, katanya lagi, panel 5 hakim yang beliau pengerusikan sebulat suara setuju bahawa kesemua usul tersebut adalah tidak relevan dengan pertuduhan asal ke atas Najib, iaitu kemasukan dana RM42 juta ke dalam 2 akaun peribadi beliau. Sewaktu membacakan putusan tersebut, Tengku Maimun berkata, persoalan utama yang cuba diwujudkan pembelaan ialah sama ada kedudukan Muhammad Nazlan sewaktu bersama kumpulan Maybank, iaitu sebagai setiausaha dan penasihat am, mempengaruhi minda beliau berhubung kes SRC International. Baik, seterusnya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyeru penjawat awam mempertahankan kerajaan daripada pelbagai dakwaan dan fitnah. Kononnya, pentadbirannya gagal. Katanya kaki tangan awam perlu turut membantunya ke arah kejayaan negara dengan melihat beliau sebagai ketua kerajaan dan bukan mempertahankan parti politik. Dalam majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya, Ismail Sabri berkata kerajaan pimpinannya adalah kerajaan bersama yang menekankan konsep keluarga Malaysia. Jelas Perdana Menteri tujuan pentadbirannya memperkenalkan konsep keluarga Malaysia kerana mahu menganggap kerajaan ini sebagai satu keluarga. Ismail Sabri berkata beliau mahu penjawat awam bekerja sebagai satu keluarga dan tidak bekerja dengan budaya silo. Katanya budaya kerja secara silo akan menyebabkan kegagalan kepada sesuatu tindakan atau perancangan. Bagi membolehkan ekonomi negara bertambah baik, Ismail Sabri mahu penjawat awam mengurangkan kerenah birokrasi terhadap pelabur memandangkan ia sering dibangkitkan kumpulan itu ketika beliau mengadakan lawatan ke luar negara. Kerajaan juga katanya akan mewujudkan unit #MyMudah bagi menangani isu birokrasi.
Unit tersebut akan ditubuhkan di semua kementerian dan agensi persekutuan, kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT bagi memudahkan urusan perniagaan di seluruh negara. Mengimbau kejayaan kerajaan merintis kerjasama dengan pembangkang menerusi Memorandum Persefahaman MOU, Transformasi dan Kestabilan Politik. Ismail Sabri berkata ia bagi membolehkan kerajaan menumpukan kepada perkara besar seperti kestabilan politik dan pemulihan ekonomi negara. Malah menerusi MOU itu, katanya rang undang-undang RUU anti lompat parti berjaya diluluskan dan akan memperkenalkan RUU pendanaan politik. Mengulas pengasingan kuasa, Ismail Sabri berkata kerajaan akan memperkenalkan Akta Perkhidmatan Parlimen. Beliau mengiktiraf kejayaan kerajaan hari ini tidak akan tercapai tanpa sokongan dan dokongan semua penjawat awam. Seterusnya, proses perbincangan mengenai kertas putih kesihatan dijangka mengambil masa selama 4 bulan sebelum dibentangkan di Parlimen. Pada masa yang sama, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin sudah melantik sebuah majlis penasihat bagi membantu proses libat urus sepanjang perbincangan dengan pihak-pihak berkepentingan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas persidangan Kemuncak Dasar Kesihatan 2022 di Ibu Negara. Proses perbincangan ini akan mengambil masa September, Oktober, November, Disember 4 bulan. Sebelum kita bentang di Dewan Rakyat nanti, saya akan minta supaya dibentangkan pada penghujung sitting Dewan Rakyat supaya kita dapat membuat sesi libat urus dengan menyeluruh dalam 4 bulan ni, saya rasa. Tapi banyak dah mula dah. Cuma nak kena bawa ke lapangan, libat urus dengan peringkat negeri, dengan peringkat NGO, sektor swasta, dan saya akan lantik, saya telah pun lantik sebuah majlis penasihat yang dipengusikan oleh Tan Sri Dr. S. Subramaniam, mantan Menteri Kesihatan, dan juga Tan Sri Syahril Rizwan, iaitu mantan CEO KWSP dan juga Khazanah, yang juga akan bantu saya dalam proses libat urus, ya. Sekiranya saya tak dapat hadir dan sebagainya, maka ahli majlis penasihat akan dapat kumpulkan pandangan-pandangan daripada pemegang taruh untuk dimasukkan ke dalam kertas putih ini. Baik, kita beralih ke perkembangan COVID-19. Jangkitan kes baru pada Isnin menunjukkan penurunan mendadak kepada 2,437 kes berbanding 3,045 kes pada hari sebelumnya. Ini menjadikan jumlah kes baru bertambah ke 4.737 juta kes sejak pandemik melanda negara. Data KKM di portal COVID Now menunjukkan kematian pada Isnin naik ke 8 orang berbanding 5 orang yang dicatatkan pada hari sebelumnya. 2 daripada kematian adalah kes yang berlaku di luar hospital atau brought in dead. Kini kes aktif COVID-19 dalam negara adalah 42,203 kes, 96% atau samaan dengan 40,525 pesakit sedang jalani kuarantin di rumah. 1,566 kes dirawat di hospital dengan 81 orang ditempatkan di ICU. Daripada jumlah itu, 50 pesakit memerlukan bantuan pernafasan. Negara juga mencatatkan kes sembuh sebanyak 3,658 kes. Dunia masih lagi dihantui dengan kes jangkitan COVID-19. Di Jepun, lebih 100,000 kes baru dilaporkan dengan 138,613 kes baru, 204 kes kematian dicatatkan hanya dalam tempoh 24 jam yang pas. Menurut laporan Sistem Penyiaran Tokyo atau TBS, kemasukan data baru itu sekaligus melonjakkan angka keseluruhan kes di negara itu dengan 1,371,000 kes setakat ini. Sama seperti penduduk negara lain, rakyat Jepun bimbang akan penularan subvarian Omicron BA5 yang menunjukkan penularan yang aktif di seluruh negara itu. Ini adalah gelombang ke-7 penularan COVID-19 di Jepun. Penularan COVID-19 yang disebut sebagai gelombang ke-7 itu dibimbangi akan memberikan tekanan kepada sistem kesihatan negara tersebut. Seterusnya, keputusan perbicaraan kes bunuh membabitkan 4 suspek yang menembak jatuh pesawat MH17 dijadual diumumkan
pada 17 November depan. Perkara berkenaan dimaklumkan Mahkamah Belanda pada Isnin. Reuters melaporkan perbicaraan itu membabitkan 4 defendant iaitu seorang warga Ukraine, Leonid Karchenko dan 3 warga Rusia iaitu Oleg Pulatov, Sergei Dubinsky dan Igor Gerkin. Menurut pendakwa raya, 4 defendant itu membantu dalam membekalkan sistem peluru berpandu yang digunakan puak pemisah disokong Rusia untuk menembak roket ke pesawat Malaysia Airlines itu pada 17 Julai 2014. Kesemua 298 individu dalam pesawat Boeing 777 itu terbunuh. Pihak pendakwaan menuntut hukuman seumur hidup dijatuhkan ke atas semua suspek. Keempat-empat suspek dikenal pasti oleh pasukan penyiasat bersama JIT yang menyiasat tragedi berkenaan sebelum mereka dinamakan sebagai tertuduh oleh pendakwa raya Belanda. Menurut pendakwa raya, kesemua tertuduh mempunyai kaitan dengan puak pemberontak yang disokong oleh Rusia. MH17 ditembak jatuh menggunakan peluru berpandu buatan Rusia yang dibawa ke lokasi tersebut pada 17 Julai 2014. Kita beralih pula ke perkembangan politik. PAS masih mahu bersama UMNO melalui Muafakat Nasional. Walaupun Barisan Nasional menolak PAS untuk bergerak solo pada pilihan raya umum ke-15 kelak. Naib Presiden PAS, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar berkata ruang rundingan kedua-dua parti masih ada dan PAS tetap teguh dengan konsep penyatuan ummah. Pada saya masa ini kita oleh kerana butang pilihan raya belum lagi sampai, ruang masa masih ada untuk melakukan apa juga perbincangan. Maksudnya PAS tidak akan mengalah? Tak akan mengalah. Kita akan usaha supaya objektif besar, ada bigger picture yang kita nak capai, mampu dicapai iaitu kelompok parti-parti Melayu Islam yang besar dalam negara kita ini dapat berbincang dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik bukan untuk ummah saja tapi untuk negara kita. Tuan Fuad bin Ahmad. Dalam pada itu, Parti Bangsa Malaysia PBM sedia untuk berunding dengan Dewan Tertinggi Barisan Nasional berhubung permohonan untuk parti itu menjadi sebahagian daripada komponen BN. Setiausaha Agung PBM Nur Hizwan Ahmad berkata pihaknya mengambil maklum keputusan itu dan memahami selaku gabungan parti yang paling lama di Malaysia, BN perlu menimbang pelbagai perkara sebelum keputusan dicapai. Katanya PBM menghargai keputusan BN untuk membincangkan perkara ini dengan lebih teliti sebelum mengeluarkan keputusan rasmi. Mengulas lanjut, Hizwan berkata permohonan PBM untuk menyertai BN adalah demi kestabilan dan keharmonian politik Malaysia. Katanya perubahan positif hanya akan dicapai jika negara ditadbir gabungan yang kukuh dan mampu memperjuangkan aspirasi Malaysia sebagai negara berbilang kaum. Setiausaha Agung BN, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, sebelum ini dilaporkan permohonan parti terbabit sedang diperhalusi oleh urus setia BN. Anda sedang menonton Sinar Awani, saya Luqman Haris. Mari kita lihat tajuk utama Sinar Awani pada malam ini. Perbicaraan SRC International, Najib gagal cuba tangguh rayuan akhir. Skandal LCS, bekas Panglima TLDM hadapi 3 pertuduhan pecah amanah jenayah. Bukan hanya tangkap ikan bilis, Isyamuddin juga sanggup ke mahkamah. Cubaan pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menangguhkan perbicaraan berhubung rayuan akhir SRC International sendirian berhad sekali lagi menemui jalan buntu apabila ia ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 5 hakim dalam menolak permohonan itu mengarahkan pihak pembelaan untuk meneruskan rayuan utama mereka pada hari Khamis. Tengku Maimun berkata keadilan yang ditangguhkan dalam kes ini bermakna keadilan telah dinafikan kepada orang tertuduh yang lain. Selain Tengku Maimun, panel hakim turut dibarisi Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan 3 orang hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Datuk P. Nandini, Datuk Mary Lim Tiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammadiyah. Terdahulu Ketua Pembelaan bekas Perdana Menteri itu Hisham Teh Pot Teh memohon penangguhan rayuan utama kepada sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan lagi memandangkan mereka baru sahaja dilantik. Beliau berkata, pembelaan memerlukan lebih masa untuk melihat semula kesemua 179 ikatan dokumen berhubung kes tersebut.
Bagaimanapun, Tengku Maimun berkata berdasarkan rekod sebelum ini, mahkamah telah mengeluarkan peringatan kepada pihak terlibat sebanyak 4 kali bahawa rayuan akan diteruskan mengikut tempoh ditetapkan, iaitu antara 15 Ogos hingga 26 Ogos 2022. Penangguhan itu sekiranya dibenarkan akan membazirkan sejumlah besar dana awam dan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan serta peraturan perundangan memerlukan mana-mana tertuduh diadili seperti tertuduh yang lain. Tertuduh jelasnya lagi tidak boleh membuat pilihan tersendiri berhubung pilihan mahkamah, pendakwaan atau keseluruhan proses keadilan. Berdasarkan alasan yang diberikan, Tengku Maimun berkata, panel hakim sebulat suara menolak permohonan Najib untuk menangguhkan rayuan sekurang-kurangnya untuk tempoh 3 hingga 4 bulan akan datang. Dan sebelum itu, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan pasukan pembelaan Datuk Seri Najib untuk memasukkan bukti baru berkaitan rayuan SRC International. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat ketika membaca keputusan itu berkata, kesemua usul pembelaan mempunyai objektif untuk mewujudkan keraguan terhadap hakim bicara, iaitu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Bagaimanapun, katanya, panel 5 hakim yang beliau pengerusikan sebulat suara setuju bahawa kesemua usul tersebut adalah tidak relevan dengan pertuduhan asal ke atas Najib, iaitu kemasukan dana RM42 juta ke dalam 2 akaun peribadi beliau. Sewaktu membacakan keputusan tersebut, Tengku Maimun berkata persoalan utama yang cuba diwujudkan pembelaan ialah sama ada kedudukan Muhammad Nazlan sewaktu bersama kumpulan Maybank, iaitu sebagai setiausaha dan penasihat am, mempengaruhi minda beliau berhubung kes SRC International. Dan susulan keputusan panel 5 hakim yang menolak permohonan pasukan pembelaan untuk memasukkan bukti baru, Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu sidang media berkata beliau terkejut dan kecewa dengan keputusan itu. I am shocked and bitterly disappointed with the decision of the judges not to allow me to adduce additional evidence. Seterusnya, bekas Panglima TLDM Tan Sri Ahmad Ramli Muhammad Noor dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan pecah amanah jenayah atau CBT berkaitan dana syarikat pembuat kapal Baustet Naval Shipyard atau BNS Sendirian Berhad. Ramli yang berusia 78 tahun yang juga bekas pengarah urusan BNS bagaimanapun mengaku tidak bersalah
atas ketiga-tiga pertuduhan dan minta dibicarakan. Mengikut pertuduhan pertama, Ahmad Ramli didakwa menuluskan pembayaran berjumlah 13.541 juta ringgit kepada akaun syarikat Setaria Holdings Limited di Standard Chartered Bank Singapura antara 9 April hingga 4 Mei 2011. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa menuluskan pembayaran berjumlah 1.36 juta ringgit ke akaun syarikat GSD Corporation juga di Singapura antara 19 April hingga 4 Mei 2011. Dan bagi pertuduhan ketiga, Ahmad Ramli didakwa meluluskan pembayaran berjumlah 6.182 juta ringgit ke akaun syarikat SOS Marine Armada di Standard Chartered Bank Singapura antara 28 Oktober hingga 22 November 2020. Dia didakwa meluluskan pembayaran untuk ketiga-tiga transaksi tersebut tanpa kelulusan ahli lembaga pengarah BNS, menjadikan ia satu kesalahan di bawah Seksyen 409 Kanun Kesesaan. Bagi setiap pertuduhan, jika sabit kesalahan, Ahmad Ramli boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang 2 tahun, tidak melebihi 20 tahun dengan sebatan. Di bawah akta tersebut, dia juga boleh dikenakan denda. Hakim Suzana Hussein menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 24 November ini, manakala wang jaminan ditetapkan pada kadar RM500,000 dengan seorang penjamin warga tempatan. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan menegaskan pendakwaan yang dibuat terhadap individu yang terlibat dengan kes LCS tidak hanya melibatkan pegawai bawahan ataupun ikan bilis. Sebaliknya, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein berkata mana-mana individu termasuk ahli politik dan dirinya sendiri, jika didapati terlibat dengan salah laku, tetap akan dihadapkan ke muka pengadilan. Jaminan tersebut diberikan Syamsuddin ketika menjawab usul berkaitan projek LCS di Dewan Negara hari ini. Nak kata tindakan yang diambil terhadap Tan Sri Ramli ini merupakan perkara kecil, bukan mudah. Dan tetap diambil kerana PAC sendiri. Saya tahu kalau nak tengok pertimbangan politik, kita nak ahli-ahli politikus ni didakwa. Yang jurung-jurung ni. Tetapi tidak bermakna yang didakwa sekarang ni ikan bilis. Dan ianya perkara ini telah pun diakui oleh PAC sendiri. Saya minta ahli-ahli yang berhormat lihat kepada muka surat 151 laporan PAC di mana disebut bahawa semakan dan analisa dokumen serta sejarah transaksi yang berkaitan telah menunjukkan ni PAC ni wujudnya penyelewengan yang kita nak elak, wujudnya penipuan, wujudnya salah urus takbir yang melibatkan pegawai dan beberapa pegawai bawahan membabitkan BHIC dan BNS. Mereka yang berkuasa. Ini PAC, bukan saya cakap. Tetapi kalau fokusnya kepada pertimbangan-pertimbangan ahli-ahli politik saja, kalau ada orang salah, termasuk diri saya, teruskan. Dan Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli mendakwa sebuah syarikat subkontraktor yang baru ditubuhkan 45 hari membuat tuntutan 178 juta ringgit dari projek LCS yang ditempah untuk tentera laut di Raja Malaysia. Beliau mendakwa ketika itu Datuk Seri Najib Razak yang memegang jawatan Menteri Keuangan. Bekas ahli Parlimen Pandan itu juga menuntut supaya Najib yang juga bekas Perdana Menteri memberi penjelasan dan menjawab dakwaan berhubung tuntutan yang dibuat oleh subkontraktor berkenaan. Dakwa beliau dalam kenyataan, pendedahan yang dibuat hari ini satu lagi pembayaran yang tidak mengikut prinsip di dalam perkeliling perbendaraan.
Katanya kertas siasatan dalaman projek LCS menunjukkan bahawa subkontraktor lapisan kedua iaitu Contraves Electrodynamic Sendian Berhad atau CED membuat tuntutan sebanyak RM178 juta sebagai yuran memulakan kerja iaitu pada hari yang sama ia dilantik, sedangkan pada ketika itu subkontraktor ditubuhkan 45 hari sebelum itu. Sebagai Menteri Kewangan ketika itu, katanya Najib mesti menjawab bagaimana sebuah subkontraktor yang hanya berusia 45 hari boleh membuat tuntutan berjumlah RM178 juta daripada projek pertahanan utama negara. Dakwa beliau lagi, penyelewengan seperti itu menyebabkan BNS tidak mempunyai dana walaupun telah dibayar kerajaan dan projek tergendala sehingga tidak ada satu kapal pun siap sehingga ke hari ini. Menurut Rafizi, kontraktor perlu dilantik di kalangan pembekal yang paling layak berdasarkan keupayaan teknikal dan pada harga terbaik kepada kerajaan. Tambah beliau, kontraktor juga perlu mempunyai kekuatan kewangan dan aliran tunai sendiri untuk menjalankan kontrak. Pada masa yang sama, beliau berkata, bayaran hanya boleh dibuat mengikut kemajuan projek dan dibayar secara berpatutan mengikut peratusan projek dilaksanakan seperti yang dipersetujui mengikut dokumen kontrak yang dimeterai dengan kerajaan. Selepas ini dalam Sinar Awani, Astro lancar kempen Gemilang Bersama. Baik, kira-kira 2 minggu sebelum kita menyambut Hari Kemerdekaan, Astro Malaysia Holdings Berhad melancarkan kempen Gemilang Bersama sempena meraihkan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro, Henry Tan, berkata, menerusi kempen tersebut, Astro berharap dapat memberikan inspirasi kepada Malaysia untuk terus bersatu dan kekal teguh menerusi kepelbagaian kaum. Jelas Henry Tan, kempen Gemilang Bersama juga diharap dapat mengingatkan orang ramai mengenai makna jalur gemilang dan menghargai bendera negara. So this year our campaign is Jalur Gemilang, celebrating the colours behind the flag. And we will believe that we need to create this awareness because we think a lot of Malaysians may have forgotten the true meaning. And also maybe the young people, we also think it's a good reminder, right? So we believe that the spirit captured in the founding fathers who started this and who first designed the flag, what will go back to the intent and remind everybody that. So we think Malaysia is a wonderful country and we've got many colourful people and it's a colourful nation. I mean, look at this place here. We've got all kinds of people, different skin tones. We've got all kinds of food. We've got people in various colours and all. So I think that's what makes Malaysia very unique. Pada masa yang sama, Astro melancarkan video Gemilang Bersama menampilkan atlet Paralimpik Nurin Amalin yang kehilangan penglihatan sejak berusia 10 tahun. Menerusi penampilan Nurin, ia dapat menterjemahkan warna dan nilai sebenar Malaysia. Sebagai jenama tempatan, beliau menambah Astro berazam menjadi suara dalam membolehkan rakyat Malaysia mengambil bahagian dalam membina negara menerusi kempen Gemilang Bersama. Bagi meraihkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Astro juga akan menyiarkan lebih 150 program kegemaran tempatan di Gemilang saluran 100. Saluran tersebut percuma untuk semua pelanggan Astro bermula 21 Ogos hingga 18 September. Antara rancangan menarik menanti pelanggan Astro ialah All Together Now Malaysia Merdeka Special, drama komedi, Satu Tong, dokumentari 270 minit ke Piala Asia serta The Making of Air Force The Movie selagi bernyawa. CIMB Islamic Berhad atau CIMB Islamic Bank Berhad menjalinkan kerjasama strategik bersama WWF Malaysia dalam usaha pemuliharaan kepelbagaian flora dengan melancarkan projek untuk menghasilkan inventori dan katalog spesies tumbuh-tumbuhan yang hidup di kompleks kawasan hutan Bukit Fraser. Ketua Pegawai Eksekutifnya Ahmad Syariman Muhammad Sharif berkata, komitmen itu selari dengan agenda Pelan Tindakan Sektor Keuangan Bank Negara Malaysia yang mengutamakan persediaan sistem keuangan Malaysia ke arah yang lebih mampan dan mesra iklim. In this instance, we are actually providing funding, a 3-year funding, which started at the end of last year, that allows researchers from FRIM as well as WWF Malaysia to come together to actually inventorize the environment here and also the biodiversity of the area. But the second element to the funding is also on public awareness program, which we think is very important. It's very important to engage. It's also very important to have people to be aware of what's the biodiversity of the Fraser Hill complex.
Sejumlah RM443,900 telah disumbangkan oleh CIMB Islamic untuk memperjuangkan keselamatan dan pelindungan Kompleks Bukit Fraser sebagai taman negeri, jelas beliau. Mengulas lanjut program ini dicapai melalui akaun simpanan CIMB Islamic yang menumpukan kepada alam sekitar iaitu akaun simpanan EcoSafe di mana CIMB Islamic akan menyumbang sebanyak 0.2% daripada jumlah purata baki portfolio untuk inisiatif yang memfokuskan kepada tujuan hijau dan sosial. Projek yang dilancarkan oleh WWF Malaysia itu bertujuan untuk meneroka dan menemukan khazanah botani yang mekar di kawasan tersebut, sekaligus melindungi spesies-spesies itu dengan merangka senarai semak komprehensif tumbuhan vaskular untuk generasi akan datang. CIMB Islamic berharap agar kerjasama bersama WWF Malaysia akan menyumbang secara positif ke arah penambahbaikan alam sekitar, komuniti tempatan dan ekonomi sejajar dengan proposisi jenama baru CIMB Group melangkah ke hadapan bersama di samping menyemarakkan semangat kemerdekaan. Baik, di sebalik kenaikan harga barang sekarang, ramai orang cari pelbagai cara untuk jimat wang. Antaranya beli kereta terpakai. Tapi harga kereta terpakai di Malaysia didapati semakin mahal sehingga jualan dikatakan menurun sehingga 60%. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan seperti ini. Kereta terpakai makin mahal. Selepas ini, Gunung Pati tempatnya indah tapi berisiko sesat. Bertemu kembali dalam Sinar Awani. Petronas dengan kerjasama Majlis Perkhidmatan Minyak, Gas dan Tenaga Malaysia atau MOGSC dan Persatuan Pemilik OSV Malaysia atau MOSVA menganjurkan Hari Perbualan Program Pembiayaan Vendor Petronas atau VFP. Ia bertujuan untuk membuka ruang di kalangan vendor dalam peralatan perkhidmatan minyak dan gas terhadap ekosistem dengan institusi keuangan sebagai rakan kongsi untuk mewujudkan penyelesaian keuangan yang berdaya maju. Petronas Vendor Financing Program atau VFP merupakan inisiatif yang diwujudkan bagi memudahkan akses kepada pembiayaan di kalangan vendor OGSE tempatan yang berdaftar daripada 9 rakan strategik program. Pastinya inisiatif yang diambil ini cukup membantu di kalangan vendor-vendor berdaftar untuk menarik nafas lega terhadap peluang dan manfaat menerusi program VFP. Sangat penting untuk inisiatif yang diambil untuk reach atau pergi lebih jauh dalam industri, sebab industri dalam oil and gas ni diwakili oleh beberapa bahagian lah. Ada large corporation ataupun the public listed mid tier dan juga ada mid tier companies, dan yang paling penting dalam industri oil and gas ni terdapat banyak SME companies. We are delighted and honoured to be given opportunity to collaborate with Petronas for this event. This is like testament. This is a testament that collaboration between corporation, that is Petronas, and industry association. Okay, I think first of all we really thank Petronas for having this program. We really thank MOGSE and also all the banks. They are all here today. We really thanks the event for having here. And we participated in this program. It's really meaningful for us. Basically, what we foresee is that we will grow in our business when we really anticipate the requirement of contracts from Petronas. We want to grow. Program tersebut telah menunjukkan impak yang positif dalam tempoh yang singkat dengan menyaksikan lebih 260 permohonan diterima dengan pembiayaan bernilai 1.6 bilion ringgit telah diluluskan setakat Julai 2022. Sekian Sinar Awani dan Awani 7.45 malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.